Kod etika secara umum. Etika adalah berkaitan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku baik yang mengandungi nilai-nilai murni dan menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam kumpulannya. Kod etika merujuk kepada suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan masyarakat maupun organisasi. Ia menjadi rujukan tingkah laku yang mesti dipatuhi oleh ahli-ahli masyarakat maupun organisasi itu. Prinsip moral dan set tata kelakuan yang perlu dipatuhi, tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesi terhadap masyarakat. Berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan tingkah laku seseorang pekerja dalam perkhidmatan. Kod etika profesi. Profesi adalah sesuatu bidang pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas dengan sikap jujur, tata kerja, kebertanggungjawaban dan nilai yang ditentukan. Kod etika profesi merujuk kepada kod etika bagi sesuatu profesi. Profesi keguruan seperti profesi lain juga ada kod etikanya. Guru perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan kepribadiannya. Etika perkhidmatan awam. Yang pertama, guru sebagai penjawat awam menjalankan tugas berpandukan etika perkhidmatan awam. Okey. Tajuk kecilnya perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam badan eksekutif yang dilantik oleh DP Agong untuk bertindak sebagai jentera kerajaan bagi melaksanakan dasar menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan menjaga kepentingan awam dan kedaulatan negara. Seterusnya, dituntut melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan amanah. Dan seterusnya, panduan untuk kefahaman penghayatan dan pembudayaan kendiri dengan tujuan memperkasakan komponen etika dan nilai pejabat awam. Ini untuk perkhidmatan awam. Seterusnya, peranan perkhidmatan awam. Peranannya ada 4, iaitu sebagai institusi utama masyarakat dan negara, menjalankan hak-hak dan kuasa-kuasanya dengan tanggungjawab serta berlaku adil kepada rakyat yang menerima khidmatnya. Bertanggungjawab membentuk masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi yang berpandukan kepentingan awam, dan memberikan perkhidmatan kepada raja, kerajaan dan rakyat dengan kesetiaan. Itu tadi peranan perkhidmatan awam. Seterusnya kita masuk kepada teras perkhidmatan awam, iaitu ikrar perkhidmatan awam. Ini dia punya ikrar dia, kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia berikrar bahawa akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Okey, ikrar yang pertama, berazam meningkatkan mutu perkhidmatan. Yang kedua, bekerja dengan penuh tanggungjawab. Yang ketiga, berusaha mengikis sikap mementingkan diri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan. Yang keempat, memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara. Yang kelima, bekerjasama dalam membanteras kelemahan musuh-musuh negara. Yang keenam, berpegang teguh kepada ajaran Islam. Okey, kita masuk kepada tajuk etika perkhidmatan awam, iaitu penyampaian perkhidmatan berintegriti dan profesional. Tajuk kecilnya ialah takrifan integriti penjawat awam. Okey, takrifnya ialah menghayati ikrar integriti perkhidmatan awam dan bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang dalam memenuhi amanah dan kuasa yang diberikan selaku penjawat awam, memberikan keutamaan kepada kepentingan awam apabila berlaku konflik, bersikap jujur, telus dan mempertahankan diri daripada penyelewengan bagi menjaga nama baik kementerian, jabatan, agensi dan pentadbiran kerajaan keseluruhannya. Okey, objektif etika perkhidmatan awam ada 4, iaitu meningkatkan integriti penjawat awam. Yang kedua, pembudayaan etika amanah, bersih dan cekap. Yang ketiga, perkhidmatan awam yang efektif. Yang keempat, memenuhi kehendak rakyat. Okey, kita masuk kepada tajuk etika perkhidmatan awam, mengandungi 3 prinsip dan 16 komponen. Apa itu 3 prinsipnya? Yang pertama, kenegaraan. Menghayati prinsip rukun negara. Yang kedua, taat setia kepada YDP Agong, negara dan kerajaan. Yang ketiga, semangat patriotisme yang tinggi. Yang keempat, berkecuali bagi memastikan peraturan dan perundangan dipatuhi. Yang kelima, bersikap adil dan kesaksamaan. Okey, prinsip yang kedua, etika kerja. Komponennya ialah accountability. Yang kedua, integriti. Yang ketiga, telus. Yang keempat, menjaga kerahsiaan. Yang kelima, mematuhi dan mendaulatkan undang-undang. Yang keenam, mengamalkan budaya kerja yang mulia.
dan sempurna. Yang ketujuh, mengamalkan ciri-ciri yang profesional. Prinsip yang ketiga, nilai-nilai murni. Kebijaksanaan menjaga masa, rasional baik, berpertimbangan, toleransi, berdikari hormat. Yang kedua, keberanian bercakap benar, menegakkan kebenaran, cekal saling bermaafan, bermaruah, dedikasi. Yang ketiga, pemeliharaan diri, bersyukur, bersih, cekap, amanah, berdisiplin, rajin, tekun, prihatin, berketerampilan, silaturahim. Yang keempat, keadilan, menjaga hak, kerjasama, ikhlas, jujur, simpati, penghargaan, kesederhanaan. Guru sebagai penjawat awam, menjalankan tugas berpandukan etika perkhidmatan awam. Takrifan etika kerja. Etika kerja ialah prinsip moral yang ditetapkan organisasi bagi mengawal tingkah laku pekerja. Ahli organisasi dengan ini mereka akan tahu perbuatan yang digalakkan dan dilarang. Etika kerja dibentuk berdasarkan nilai-nilai universal yang disesuaikan dengan undang-undang negara, sistem nilai masyarakat dan peraturan tertentu yang ditetapkan organisasi. Nilai dan etika dalam perkhidmatan ada 6. Dari segi keagamaan, bersyukur, beriman dan bertakwa. Dari segi peribadi asas, seorang guru perlu amanah, tanggungjawab, ikhlas, tekun, berdedikasi, berdisiplin, bekerjasama, bersih, bersederhana, bersyukur, berbudi mulia. Seterusnya, mengutamakan pelanggan, berbudi mulia, bersopan santun, bersabar, juga peramah. Dari segi kepimpinan, adil, berani, mengamalkan syura. Dari segi profesional, berilmu, kreatif, inovatif, berintegriti, intelektual, accountability, berkecuali. Dari segi produktif dan kualiti, perlu produktif dan kualiti. Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun nama singkatannya KPM. Terdapat beberapa objektif etika kerja dalam KPM. Antara objektif tersebut adalah dengan menanamkan sifat positif dalam diri dan menghapuskan sifat negatif dalam melaksanakan sesebuah tugas yang telah diamanahkan dengan cara melaksanakan tugas dengan baik sehingga memberikan impak yang besar kepada orang lain. Objektif yang kedua adalah dengan meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang. Seterusnya, objektif yang ketiga adalah dengan memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Dalam etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mempunyai 5 prinsip dan 7 nilai etika kerja. Dalam prinsip-prinsip etika kerja pula perlulah mempunyai niat yang betul, perlakuan yang baik, memperkotakan apa yang dikata, menggerak ke arah kebaikan, disiplin dan beradab. Seterusnya, untuk nilai-nilai dalam etika kerja KPM perlulah mempunyai sifat yang amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Baiklah, salah satu etika kerja yang penting kepada guru adalah etika terhadap pelajar. Sebagai seorang guru, seharusnya bertindak sebagai tempat penyelesaian masalah bagi pelajar. Ada masalah dari segi pelajaran maupun masalah yang berkaitan dengan pelajar sendiri. Hal ini dapat mengurangkan bebanan tekanan kepada pelajar itu sendiri. Selain daripada menjadi pendidik dan juga pembimbing, guru juga bertindak sebagai ibu bapa kepada para pelajar ketika berada di sekolah. Dengan ini, mereka juga hendaklah memastikan para pelajar mendapat perhatian yang secukupnya serta seimbang. Semasa mengerjakan atau melakukan sebagai seorang guru, mereka hendaklah mempunyai sifat proaktif dari sudut intelektual ataupun mempraktikkan diri dalam bidang kepimpinan mereka sendiri. Dengan ini, setiap kerja yang mereka lakukan dengan penuh keikhlasan akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan itu sahaja tanggungjawab sebagai seorang guru itu sendiri, bahkan dia yang dapat mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara yang bertentangan dengan rukun negara itu sendiri.